Hai guys, selamat kembali ke Kubi-Kubi Go. Anda bersama saya Ekram. Kepada mereka yang perasan, bulan ni saya jarang buat naik video. Ada yang tanya saya di email, di Facebook, di Instagram, tanya Ekram masih hidup ke tidak? Ya, saya masih lagi hidup, badan pun sihat walafiat. In fact, terlampau sihat, sekarang berat saya 80 kg. 80 kg itu pun bukannya berat sangat kan, bukan juga gemuk sangat. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Dan ramai yang roast saya semasa kehilangan saya ni, ada yang cakap tagline Kubi-Kubi Go ni patut tukarlah, tukar pergi menarik setiap bulan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Tapi sebab utama kenapa saya hilang, sebab saya ada kerja belakang tabir yang bukan di Kubi-Kubi Go. Dan apa yang saya buat di belakang tabir ini akan memeriahkan lagi suasana community kita di Kubi-Kubi Go yang akan saya perkenalkan di episod-episod akan datang. In fact, salah satu apa yang saya buat di belakang tabir akan saya perkenalkan di hujung video ini. Apapun, kita teruskan dengan perkongsian menarik pada hari ini. Bayangkan di Malaysia ni banyak kehilangan-kehilangan yang masih lagi misteri dan orang-orang yang hilang ni masih lagi tidak ditemui sehingga hari ini. Selalunya kehilangan-kehilangan misteri dilibatkan dengan kuasa-kuasa mistik. Contohnya mereka yang masuk ke alam bunian dan mereka yang tersesat bukan di alam manusia. Ini bukanlah kisah rekaan tetapi ini adalah sebuah kisah yang dilaporkan di akhbar-akhbar dan mungkin kalau anda pernah tahu kisah ini, anda tahu apa yang akan saya sampaikan. Tanpa melengahkan masa lagi, Ekram 80 kg ini akan berkongsi antara kes-kes kehilangan mistik di Malaysia. Kes pertama melibatkan seorang pemuda yang dikenali sebagai Hasan Ayat. Masih menjadi misteri bila seorang pemuda hilang pada 15 Februari 2009 dahulu belum lagi ditemui sehingga hari ini. Pemuda tersebut dikenali sebagai Hasan. Kali terakhir dia ditemui di kawasan Gunung Yongyap, sebuah gunung yang terletak di antara sempadan Perak dan juga Kelantan. Pada waktu itu, dia sedang menjalankan aktiviti pendakian bersama 13 orang rakan-rakannya. Pelik, bila mereka di dalam perjalanan turun dari puncak, kedudukan Hasan pada waktu itu ialah orang keempat daripada barisan pendaki. Tetapi disebabkan Hasan mempunyai masalah lutut, dia mengizinkan pendaki yang berada di belakangnya untuk memintas dia, membuatkan dia sekarang berada di belakang sekali. Tapi bila sampai sahaja kumpulan pendaki itu ke kaki gunung, kelibat Hasan tidak dilihat di mana-mana. Mereka sangkakan dia mungkin terlambat, tetapi tunggu, Hasan belum lagi turun-turun. Kumpulan pendaki rakan-rakannya tadi mula rasa bimbang. Mereka pun segera naik semula untuk mencari Hasan. Namun begitu, Hasan tidak ditemui. Kali terakhir dia ditemui ialah semasa orang memintas barisannya tadi. Dengan itu mereka memutuskan untuk membuat laporan supaya pasukan mencari dan menyelamat dapat digerakkan. 11 tahun dahulu, kisah kehilangan hayat ini menjadi tular di akhbar-akhbar. Pencarian besar-besaran dijalankan. Bayangkan pencarian selama 40 hari dengan pelbagai cara masih gagal untuk menemui Hasan. Apa yang kumpulan mencari temui ialah bekas tapak kasut Hasan, tempat dia bermalam, bekas tumbuhan yang dia cuba makan. Selain itu, mereka juga menemui palang kayu yang menutupi setengah laluan trek seperti dilanggar oleh sesuatu, mengesyaki Hasan mungkin tersesat masuk ke laluan trek yang telah ditutup. Melihat bekas-bekas kem Hasan ini, kumpulan mencari tadi ada yang meninggalkan beberapa peralatan seperti macis, lilin, makanan dan beberapa barangan lain untuk membantu Hasan kalau dia kembali ke kem dia tadi. Namun begitu, setelah 2 tahun mencari, akhirnya keluarga Hasan reda dengan kehilangannya dan pada tahun 2011, surat kematian Hasan telah pun dikeluarkan secara rasminya. Itulah kisah kehilangan Hasan Ayat pada tahun 2009 dahulu. Kes kehilangan seterusnya ialah kes kehilangan warga emas yang dikenali sebagai Fatimah. Dia hilang ketika membasuh pinggan. Kisah ni terjadi pada 20 Disember tahun 2000.
melibatkan seorang wanita berusia 72 tahun yang dikenali sebagai Fatimah. Suami kepada Fatimah dikenali sebagai Haji Osman. Haji Osman membawa Fatimah ke warung berdekatan untuk minum petang. Semuanya nampak normal, tiada apa yang ganjil. Fatimah berbual dengan rakan-rakannya di sana sehinggalah dia tertidur di atas meja. Tapi pelik, bila Fatimah bangun, dia segera meronta-ronta mencari dua orang budak yang katanya duduk di sebelahnya tadi. Tapi hakikatnya tiada budak yang duduk berhampiran mereka, membuatkan orang ramai di warung tersebut keliru dengan gelagat Fatimah. Fatimah kemudian mengajak suaminya, Haji Osman, untuk pulang. Kenapa? Sebab menurut Fatimah, ada orang yang menunggu dia di rumah mereka. Kembali mereka ke rumah yang pada waktu itu pukul 2.30 petang, Haji Osman yang mengantuk tertidur di sofa sementara menunggu Fatimah di dapur untuk membasuh pinggan. Tapi apa yang disangka Haji Osman hari yang biasa, dia salah sama sekali bila Fatimah tidak ada di rumah ketika dia terbangun. Segera mencari keberadaan Fatimah, dia ke rumah jiran dan ke hulu hilir kampung. Tapi kelibat isteri tercinta tidak ditemui lagi. Jiran-jiran pun membantu mencari Fatimah, termasuklah mencari di kawasan Bukit Busut Licin, tempat tinggal arwah ibu Fatimah yang hanya terletak di hadapan rumah mereka. Menurut Haji Osman, Fatimah ada sedikit nyanyuk. Dia akan selalu bercerita tentang ibunya yang memanggil dia pulang ke Bukit Busut. Itulah sebab kenapa mereka mengesyaki Fatimah mungkin pergi ke Bukit Busut. Pencarian besar-besaran yang melibatkan pihak berkuasa gagal untuk menemui keberadaan Fatimah. Kisah kehilangan Fatimah ini tidak berakhir di situ. Selepas Fatimah disahkan hilang, ada kisah dari jiran yang melaporkan ada terhidu bau haruman bunga kenanga. Ini adalah bau haruman yang sering dipakai oleh Fatimah. Dan bau haruman ini seakan-akan memberikan gambaran Fatimah berada di sekeliling kawasan rumah, tidak pernah pergi ke mana-mana, tetapi tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Ada juga kisah tentang seorang kanak-kanak di kampung tersebut yang melihat Fatimah di bawah pokok di kebun milik mereka. Tapi cuma budak tu yang boleh melihat. Dengan itu timbullah spekulasi Fatimah sekarang tidak lagi berada di alam manusia, tetapi dia berada di alam bunian. Kes seterusnya adalah kes kehilangan mistik melibatkan seorang budak perempuan yang dikenali sebagai Zulaiha. Kisah kehilangan ini pernah dipaparkan di dalam akhbar. Ia dikongsikan semula oleh pengarang majalah Mastika, Zulkarnain Yahya. Kehilangan ini melibatkan seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 6 tahun dikenali sebagai Zulaiha. Seperti juga kanak-kanak yang lain, Zulaiha dan adiknya sering berlegar-legar bermain di kawasan rumah. Semasa kehilangan Zulaiha, dia dan adiknya pada waktu itu sedang bermain di bawah pokok jambu mawar yang terletak di depan rumah mereka. Sementara ibunya menyapu kawasan sekeliling. Tidak beberapa lama selepas itu, ibu Zulaiha masuk ke dalam dan membiarkan mereka bermain di luar. Bila ibunya keluar semula, adik Zulaiha tadi berlari dari pokok jambu sambil menangis. Katanya Zulaiha terjatuh dari atas pokok. Ibunya bergegas pergi ke kawasan pokok jambu, tetapi pelik bila Zulaiha tiada di situ. Setelah berlegar-legar di sekitar kawasan rumah, ibunya memutuskan untuk meminta bantuan pihak berkuasa dan pasukan mencari dikerahkan untuk misi mencari besar-besaran. Anjing pengesan digunakan, helikopter digunakan untuk meninjau, begitu juga dengan beberapa buah bot. Tetapi malang 1000 kali malang bila usaha mencari ini tidak membuahkan hasil. Zulaiha tidak ditemui di mana-mana. Setelah 2 minggu pencarian dijalankan, misi mencari diberhentikan. Tapi, kisah-kisah mistik mula terbongkar satu persatu selepas kehilangan Zulaiha. Menurut ayah Zulaiha yang dikenali sebagai Muhammad Petah, pokok jambu tempat di mana Zulaiha kali terakhir dilihat memang agak pelik dan ganjil. Pernah beberapa kali mereka terhidu bau harum di sekitar pokok jambu tersebut dan ada ketika kucing peliharaan mereka enggan untuk masuk ke dalam rumah dan dia mahu duduk di bawah pokok jambu seakan-akan sedang dibelai oleh seseorang ataupun sesuatu. Menurutnya, mereka pernah meminta khidmat pakar mistik untuk mengesan keberadaan Zulaiha selepas kehilangannya. Tetapi ada satu kuasa yang seakan-akan menarik
pakar tersebut ke arah pokok jambu. Dan kalau Zulaiha diculik sekalipun ataupun lemas di sungai berdekatan, agak mustahil kerana sungai berdekatan terletak 10 minit dari rumah mereka. Kalau Zulaiha pergi ke sungai, mesti ada jiran-jiran di sekeliling yang melihat sebab Zulaiha perlu melalui kawasan perumahan mereka. Dengan itu timbullah spekulasi yang kononnya Zulaiha telah pun dibawa ke alam bunian oleh makhluk halus yang tinggal di pokok jambu tersebut. Antara kehilangan mistik yang paling hangat dibincangkan di media sosial pada tahun 2019 dahulu ialah kehilangan seorang pemuda yang dikenali sebagai Muhammad Ashraf Hassan ataupun Acap. Saya sendiri pun pernah berkongsi tentang kehilangan Acap ni. Secara ringkasnya, Acap hilang pada tahun 2019 semasa dia sedang menjalankan aktiviti larian 100 km Gopeng Ultra Trail bersama 500 lagi peserta yang lain. Laluan Gopeng Ultra Trail ini memerlukan peserta untuk melintasi beberapa kawasan berbukit termasuklah di kawasan Gua Tempurung. Acap disahkan hilang bila kelibatnya tidak muncul-muncul ke garisan penamat walaupun acara telah pun berakhir. Dengan itu, misi mencari dan menyelamat digerakkan. Misi besar-besaran mencari Acap ini mendapat liputan media dan kumpulan mencari. Macam-macam yang diorang jumpa termasuklah tulang temulang manusia, tetapi tulang-tulang tersebut bukanlah tulang temulang Ashraf. Pelbagai kaedah dilakukan termasuklah meminta bantuan pakar alam mistik. Dengan itu timbullah spekulasi menceritakan Acap sebenarnya tidak lagi berada di alam kita tetapi telah pergi ke alam bunian. Dan apa yang membuatkan keadaan menjadi semakin parah bila Acap sendiri tidak mahu keluar dari alam bunian disebabkan dia terpikat dengan salah seorang wanita bunian di sana. Walaupun begitu, ini tidak pernah disahkan secara rasmi sama ada oleh pihak berkuasa ataupun keluarga Acap sendiri sebab tiada siapa yang tahu apa yang terjadi. Sehingga hari ini, walaupun misi mencari Acap telah pun diberhentikan oleh pihak berkuasa, keluarga Acap masih lagi tidak berhenti mencari Acap di kawasan sana dengan harapan dapat menemui semula Acap ataupun Muhammad Ashraf Hassan. Kita doakan yang terbaik untuk mereka yang hilang tidak dapat ditemui ini, dan kepada mereka yang berminat untuk mendengar penjelasan secara terperinci di episod yang lalu, saya akan tinggalkan link di description di bawah. Dan itulah kes-kes kehilangan misteri yang dilibatkan dengan alam-alam mistik. Sekali lagi, tiada yang dapat mengesahkan kisah-kisah ini sebab tiada siapa yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tetapi ini bukanlah kisah rekaan. Ini adalah kisah kehilangan yang pernah dilaporkan sama ada di akhbar, di media ataupun di media sosial. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara kes-kes kehilangan ini, mana satu yang anda rasa kes kehilangan paling mistik dan menakutkan? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah, dan mungkin kalau anda ada kisah tentang kehilangan mistik di Malaysia, pastikan anda tinggalkan, kongsikan juga di ruangan komen di bawah. Dan yang macam saya cakap di intro tadi, saya akan memperkenalkan antara benda yang saya buat semasa hilang dari Kupiku Bigo. Saya ingin memperkenalkan anda dengan sebuah website yang dikenali sebagai Creators.my. Creators.my adalah sebuah media untuk creators. Fokus awal Creators.my adalah untuk memaparkan kreator-kreator yang menggunakan social media, contohnya YouTuber, Facebook streamers ataupun menggunakan platform media digital untuk menjana pendapatan. Creators.my akan mempromosikan mereka-mereka ni, senang cerita, media untuk creators. Fokus awal Creators.my buat masa ini adalah untuk memaparkan creators-creators daripada Sabah yang kemudian akan memaparkan creators-creators daripada seluruh Malaysia. Bukan itu sahaja, di Creators.my juga anda boleh membaca artikel tips dan trik macam mana untuk menggunakan social media ataupun digital media untuk menjana pendapatan. Contohnya, macam artikel macam mana buat duit dari YouTube, macam mana buat duit dari Facebook, tips-tips dari sudut teknikal juga akan dimuat naik di sana. Perkongsian yang bermanfaat untuk mereka yang mahu menjadikan digital media ataupun social media sebagai tempat untuk menjana pendapatan. Semuanya percuma, tiada bayaran dikenakan. Anda hanya perlu melayari Creators.my di www.creators.my. Dan selain itu, ada juga ruangan creators pilihan, dan menarik creators pilihan hari ini ialah Viviana yang viral menjawab peperiksaan di atas pokok. Kami ada buat temu bual dengan dia. Kepada mereka yang mahu membaca temu bual kami, bolehlah ikut link di bawah yang akan saya tinggalkan.
Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi Gupi Go, menarik setiap hari.